membaca label pemakanan. Ya. Mungkin setengah ada yang membaca, mungkin ada yang kurang memahami. Dia tengok tapi dia kurang memahami. Kalau macam saya tengoklah kandungan lemaknya berapa, kalori berapa. Kepada yang menjaga kesihatan dia tengoklah. Tapi ramai yang tak tengok sebenarnya. Selalunya kan. Sebenarnya kenapa dia penting? Kerana itulah yang nak bawakan perbincangan pada hari ini. Baca dan fahami label pemakanan. Ya, bersama dengan kita saya kenalkan Tan Yin Lee, iaitu selaku pegawai pemakanan bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Baik, sebagai permulaan, kenapa pentingnya untuk kita membaca label makanan sebelum kita membeli makanan tersebut? Untuk teman-teman semua, sebab label produk makanan ni dia tidak boleh bercakap kan, sebab kalau kita nak tahu apakah kandungan tenaga, kandungan nutrien yang terdapat dalam label tersebut, so adalah sangat penting kita untuk melihat label pemakanan terlebih dahulu. Dan lepas tu kan kita boleh membandingkan kandungan nutrien yang ada pada label pemakanan tersebut dengan produk lain dalam kategori yang sama, supaya kita boleh membuat pilihan yang lebih bijak. Ya, dan juga sekiranya kita tak baca label pemakanan, mungkin kita akan terbeli produk makanan yang kita tidak perlukan, kan? Dan juga mungkin kita akan terbeli produk makanan yang lebih tinggi kandungan gula, lemak. Ya. Jadi apakah perincian sesuatu label pemakanan itu yang perlu ada? Maksudnya adakah ia disandarkan kepada standard-standard tertentu? Kerana kalau kita lihat ada juga yang letakkan macam tu je pemakanan ataupun ingredientsnya. Ya, sebenarnya industri makanan perlu mematuhi Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan Makanan 1985 untuk membuat satu pelabel makanan. Sebab kadang-kadang kat label kita akan nampak ada akuan. Macam tadi Rizan cakap ada macam sumber kalsium, kan, rendah gula. Semua ni dia tak mempunyai spesifik nutrien yang perlu industri untuk mematuhinya sebelum mereka boleh meletakkan semua tersebut. Ya, dan juga semua macam kalau nak kata baca label semua itu sebenarnya mesti ada macam kita baca label kena ada 5 komponen lah yang perlu kita perhatikan. Apa 5 komponen antaranya itu? Okey, so kalau kita kata 5 komponen itu, kita ada Healthier Choice logo, itu logo pilihan lebih sihat, dan juga ikon tenaga. Lepas tu kita ada akuan-akuan pemakanan dan senarai ramuan dan juga panel maklumat pemakanan. Mungkin boleh tunjuk? Itu ada replika, itu replika kotak susu lah. Ya. Ini sebagai contoh lah kan. Boleh. So sebagai contoh, kalau kita pergi membeli belah, so biasa kalau kita akan glance through kan, tak sebab semua nampak macam sama je kan, berwarna-warni. So kita tak tahu macam mana kita nak pilih. So first kita boleh lihat Healthier Choice logo ni. Itu logo pilihan lebih sihat. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan lihat ada logo yang berwarna hitam. Kan? Ada tak? Merah lebih bagus ke atau hitam lagi bagus? Merah. Itu kefahaman yang saya cakap tadi. Kita kurang sedikit. Ya, so sebenarnya dia sama je merah dengan hitam. Dia lebih nak memudahkan industri untuk membuat pelabelan makanan kan. So lepas tu sebab kalau kita tengok logo ni, dia adalah membantu consumer untuk mengenal pasti produk makanan yang lebih sihat dalam kategori yang sama. Contoh macam kita bandingkan roti kan, so dari roti kita akan nampak sama ada label ni. So sekiranya dia adalah lebih sihat kerana dia telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. So selepas tu kita akan juga baca panel maklumat pemakanan di belakang dia untuk membandingkan kandungan nutrien yang terdapat di dalamnya. Apa beza antara setiap 100 ml dengan setiap hidangan 200 ml? Mungkin itu menjadi kekeliruan lah. Tak faham ke? So sekiranya, so biasanya jadual, dia akan wujud dalam bentuk jadual, panel maklumat pemakanan ni. So kita akan nampak setiap 100 ml dengan setiap hidangan di sini kan. Sekiranya kalau kita nak mengetahui satu hidangan makanan, produk makanan yang telah kita ambil, ada berapa kalori, berapa nutrien, so kita akan lihat di setiap hidangan. Sebab kalau setiap hidangan sebagai contoh, sini menunjukkan 200 ml
mil. Kan? So bermaksud sekiranya saya ambil satu produk ni, saya akan dapat tenaga dia berapa, nutrien-nutrien tertentu yang kita hendak lihat. Dan kalau sekiranya bagi setiap 100 ml, dia bantu kita untuk membuat perbandingan. Macam tadi yang saya sebut. Contoh, kita ada banyak produk kat luar kan. So macam mana kita nak mengetahui ni, sama ada produk A ni lagi bagus atau produk B. So kita akan lihat kepada setiap 100 ml ni atau setiap 100 gram untuk membandingkan kandungan. So mungkin kita akan tengok akuan dia tulis tinggi vitamin C. Contohlah. So so mungkin kalau kita lihat dari panel maklumat pemakanan dan kita tengok kandungan gula dia, jumlah gula yang terdapat, mungkin dia juga akan, walaupun dia tinggi vitamin C, kemungkinan kandungan gula dia adalah lebih tinggi. Betul. So maka memang adalah sangat penting kita untuk melihat dan membuat perbandingan antara produknya supaya kita dapat membeli produk makanan yang kita hendak dan juga lagi bijak dalam pemilihan makanan. Produk makanan. Ya. Itu yang penting, perlunya untuk kita lihat label tu kan, bukan sekadar melihat kotak yang cantik kemudian lihat yang ini kelebihannya, mungkin ada tanpa gula sebagai contoh, tetapi perlunya untuk melihat kandungannya kan. Sebab seperti mana yang kita tahu di Malaysia juga melibatkan ialah obesiti saja 50% rakyat Malaysia. Jadi ini juga salah satu perkara yang perlu kita titik beratkan supaya dapat orang kita dapat mengurangkan berat badan. Kepentingan untuk kita tahu tentang ramuannya pun bagaimana? Okey, so bagi sebab setiap produk kita nak tahu apa yang diperbuat daripada bahan-bahan tersebut, senarai ramuan ni memang memainkan peranan yang penting. Sebab dia akan menyuraikan apakah bahan yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Dan senarai ramuan dia akan disenaraikan mengikut susunan turutan kuantiti bahan. Bermaksud contoh, kalau kuantiti contoh, kalau saya lihatlah gula terletak di hadapan, kan lebih hadapan, bermaksud produk makanan ni mungkin bermaksud jumlah besar adalah daripada gula. Ya. So sekiranya kita nak dapatkan produk minuman atau makanan yang kurang gula kan, mungkin kita boleh tengok gula dia di berada di belakang. Ya, atau kadang-kala gula mungkin, nama gula tu mungkin tidak wujud. So kita ingat macam tak ada gula. Tapi sebenarnya ada nama gantian bagi gula daripada sumber-sumbernya. Contoh mungkin sucrose, fructose, macam glucose syrup, semua itu. Dan kita perlu juga ini adalah penting senarai ramuan ni sebab kita akan lihat mengenal pasti apakah nama-nama yang terdapat dalam senarai ramuan ni. Jadi dalam setiap makanan di bawah pelabelan KKM memang semua ramuan itu kena ada ditulis di situ. Ya, dia akan ditulis sebab macam tadi cakap industri makanan adalah perlu mematuhi akta makanan dan peraturan makanan. So dia adalah dia perlu tulis semua kandungan. Satu lagi yang menjadi kekeliruan masyarakat adalah tarikh. Tarikh luput dan juga best before. Apa beza kedua-dua term tersebut? Okey, so kalau best before, tarikh luput bermaksud tak boleh. Tarikh luput selepas tu dah tak boleh pakai. So kalau bagi best before bermaksud masih boleh ambil walau bagaimanapun mungkin dari segi macam mana dia tak berapa elok. Dia bukan tak berapa lagi sesuai kalau ambil sebelum masih boleh ambil lagi sekiranya dia tulis best before. Okey, macam susu lah. Susu guna sebelum tu maksudnya itu tarikh luput kan, macam tarikh di kotak tersebut kan guna sebelum. Pusing So bermaksud kena ambil before the date. Okey. Dan saya difahamkan ada program hari makanan, sambutan bulan pemakanan. Boleh terang. Bulan pemakanan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, satu sambutan bulan pemakanan akan diadakan pada 3 dan 4 hari bulan Jun di Ilmu Ceras Seratan. So tuan-tuan dan puan-puan adalah dijemput untuk hadir bersama sebab memang ada banyak aktiviti yang sangat menarik. Selain daripada ada pameran untuk baca label pemakanan sihat dan juga ada saringan status pemakanan dan juga ada nasihat pemakanan daripada pegawai pemakanan, ada demonstrasi masakan, zumba, pertandingan memasak dan juga kuis-kuis yang memang menarik. So boleh jemput untuk datang sekali untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut
terhadap semua aktiviti dan juga untuk mengetahui status pemakanan sendiri. Ya, itu dia. Dan akhir kata ni, mungkin Puan boleh kongsikan kepada para penonton pentingnya untuk kita baca label pemakanan untuk memastikan keluarga kita mendapat nutrisi yang cukup. Sekurang-kurangnya kita dapat menjaga kesihatan keluarga kita yang terbaik, kan? Ya. So untuk last kali sebab memang kesuntikan masa ada 5 komponen lah. So saya hanya sempat sentuh logo pilihan lebih sihat dengan panel penasihat. So ada juga pack ikon tenaga semua itu. So macam mana pun kita mesti perlu membaca label pemakanan sebelum pergi membeli belas sebab dia boleh menolong kita untuk mengenal pasti produk yang lebih sihat di kalangan produk-produk yang lain. Dan selain itu kita dapat mengetahui semua kandungan nutrien yang terdapat dalam label tersebut dan sekiranya kita boleh membaca label-label semua itu, so kita boleh dapat makanan yang kita nak dan di samping itu dapat menjaga nutrien-nutrien yang perlu oleh badan kita. Itu dia. Kepentingan untuk kita memahami. Saya ada banyak ilmu yang saya dapat tahu hari ini lah. Rupanya dalam ingredients tu, yang paling depan sekali itu merupakan ingredient yang paling banyak. Betul. Saya pun baru tahu. Dalam sesuatu makanan. So kalau kita beli air, contohnya air, gas dan sebagainya, kita tengok apa yang paling depan. Saya yakin macam gula yang paling banyak. Nanti balik kita cek. Kebiasaannya lah kan. Betul-betul. Itu yang perlu kita ambil tahu supaya kita dapat menjaga pemakanan kita yang terbaik untuk keluarga kita dan juga diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Okey, baik Ridwan, dan seterusnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Yini, Pegawai Pemakanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih di atas pencerahan tersebut. Banyak informasi yang kami dapat hari ini, Puan. Okey, terima kasih Puan.